Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hari ini Allah bagi saya peluang dan kesempatan untuk berkongsi ilmu pada anda berkaitan dengan perancangan dan pengurusan harta. Okey, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan status harta seorang hamba Allah ni yang mempunyai harta lebih daripada 3 bilion dan pada saya masih belum dapat diselesaikan sehingga sekarang. Sebenarnya banyak juga aset-aset yang tak berjaya diselesaikan. Banyak, bukan seorang ni saja. Tapi mungkin satu cerita ni aset dia orang sahaja bernilai 3 bilion. Kalau saya sebut nama pun mungkin semua orang tahu kot, iaitu Tan Sri Nasimuddin, iaitu pengasas Nazar Group. Okey, tapi tak apa. Saya bukanlah nak cerita apa. Cuma hari ni kita nak ambil pelajaran daripada apa yang berlaku. Sebenarnya apa yang berlaku kepada Tan Sri, pada arwah, sebenarnya banyak juga orang yang mengalami masalah macam tu. Aset tu tak semestinya 3 bilion baru ada masalah. Bawah pada 5 juta, bawah daripada 1 juta, bawah pada 500 ribu. Kadang-kadang isu dia semua sama kalau mana yang refer pada saya. Jadi saya nak berkongsi lah. Setelah analisis yang saya buat, saya nampak ada 5 perkara yang kita boleh ambil pelajaran daripada apa yang berlaku ni sebenarnya. Okey, yang pertama, kalau tuan-tuan yang tengok video saya ni, tuan-tuan dan perempuan tengok video saya ni, buat perancangan semasa hidup dengan melantik wasi atau pentadbir yang boleh buat kerja. Bahasa kasar atau bahasa mudahnya macam tu. Sebab apa? Kalau wasi tu dilantik dan dia boleh buat kerja, kebanyakan masalah boleh selesai dengan mudah. Sebab kalau kita tak lantik wasi yang betul, banyak masalah akan timbul. Sebagai contoh, wasi tu dia pecah amanah, dia tak menjalankan tanggungjawab dia. Sebab ada kes yang pernah call saya tanya, wasi ni wasi individu, dia dilantik, aset yang dia uruskan tu bernilai lebih kurang 100 juta. Tapi bila waris semakin banyak, dia pun tak uruskan dengan betul. Ada yang hasil yang tidak diberikan, maksudnya ada yang masih terabai, yang tak menerima manfaat daripada harta si mati. Itu antara dia lah. Banyak sebenarnya berkaitan dengan isu pentadbiran ni pun kena pilih, kena buat keputusan yang betul lah. Kadang-kadang masalahnya kalau kita lantik wasi individu, dia pun kadang-kadang tak tahu nak urus. Itu pun masalah juga. Jadi saya mencadangkan kalau boleh pilihlah wasi, buat wasiat melantik wasi seperti contoh syarikat Solid Trustee. Okey, itu yang pertama, itu sebagai contoh. Nombor 2, kalau kita ni, contoh kebiasaannya lelaki lah, yang berkahwin tu lebih daripada seorang. Kalau boleh, yelah, perkahwinan tu, jika tak jelas perkahwinan tu, kita cakap perkahwinan yang tak sah, sahkan perkahwinan tu. Janganlah tak buat apa-apa sehingga kita tu kadang-kadang meninggal. Bila kita meninggal, waris yang kita tahu dia isteri kita, tapi disebabkan status perkahwinan tu tak sah, bila nak buat pengesahan jadi masalah. Contoh bila dah meninggal, saksi tak ada, dokumen tak ada, jadi takut-takut kita kata dia tu sebenarnya ada hak, takut dia tak dapat nak menerima faraid tu sehingga status perkahwinan tu disahkan. Kan jadi susah tu tuan-tuan dan puan. Tu nombor 2 perkara penting, iaitu status perkahwinan. Ini biasa yang kahwin banyak dan yang kahwin dekat luar negara lah. Kalau yang kahwin satu macam saya ni tak apa, kita tak ada isu sangat. Yang kahwin lebih ni, okey. Nombor 3, kalau yang kahwin lebih ni, tolonglah isytiharkan kita punya waris-waris tu. Sebab apa? Memang ada kes kadang-kadang waris tu disembunyikan, memang dengan sengaja tak nak bagi tahu. Ni pun menjadi masalah. Bila waris, ada kes yang pernah refer kat saya, waris lain semua dia isytihar, satu je dia tak isytihar. Kan jadi masalah. Bukan apa tuan-tuan dan puan, bila lah kalau kata ada waris yang nak tuntut balik tu, dia punya bahagian tu, proses dia tu akan kesian lah. Satu, dia tak dapat. Lepas tu kalau dia nak fight balik, walaupun memang dia ada hak, tapi kos untuk menguruskan tu sangat tinggi tuan-tuan dan puan.
Baru-baru ni banyak yang berurusan dengan saya. Bila kos yang kita cadangkan tu, kadang-kadang dia orang tak mampu nak buat nak tanggung kos tu. Jadi kesian lah. Jadi isytihar waris. Lepas tu yang keempat adalah berkaitan dengan harta sepencarian. Ini kepada lebih keutamanya pada isteri-isteri lah. Para isteri ni sebenarnya kena ambil tahu apa hak dia dalam harta sepencarian. Jika suami berkahwin lebih, apa hak dia untuk tuntut harta sepencarian ni? Sebab banyaknya nak tuntut harta sepencarian bila dah bercerai dan satu tempoh yang lama, tiba-tiba baru nak tuntut. Lepas tu sepatutnya dituntut pada waktu bercerai tu, tak dituntut juga. Jadi masalah lah. Kalau dah kahwin banyak ni memang akan timbul isu lah. Sebab para isteri kena tahu, mereka ni sebenarnya layak buat tuntutan. Satu kategori sebelum harta tu wujud. Mungkin masa dia orang tengah bertunang ke, tengah usahakan dapatkan harta tu. Itu yang pertama. Tak semestinya harta sepencarian tu dia wujud pada waktu perkahwinan. Ni antara contoh dia, wujud sebelum perkahwinan. Mereka sama-sama usahakan. Itu pun dia orang boleh tuntut. Nombor 2, pada waktu harta tu wujud, dia ada tak? Kalau dia wujud pada waktu harta tu wujud, jadi dia pun layak juga buat tuntutan harta sepencarian. Dan ketika harta tu wujud, dia jaga juga. Itu pun juga boleh diambil kira. Jadi kalau ikut law, memang ada right untuk para isteri buat tuntutan dalam 3 kategori tu. Jadi benda ni kena aware lah. Tapi kalau tak nak rumitkan keadaan, isytihar siap-siap. Kita buat satu dokumen di antara suami dengan para isteri ni. Okey, yang rumah A nak bagi kat siapa, rumah B nak bagi kat siapa, contohlah. Tu contoh bagi orang yang banyak isteri. Okey, yang kelima, nak buat perancangan harta. Kalau nak buat pembagian harta, boleh buat melalui wasiat. Tapi wasiat kita pun secara umumnya kita tahu, bab pembahagian dia kurang. Dia kalau kita nak serahkan pada individu, dia masih perlukan persetujuan. Kalau kita nak buat wasiat kepada bukan waris, 1/3 tu memang layak. Mungkin dalam wasiat tu kita nak boleh nyatakan kita punya hasrat. Tapi kalau nak buat pembahagian, ada antara instrumen yang kita boleh guna, antaranya hibah, harta sepencarian tadi. Itu instrumen yang agak famous lah. Tapi biasanya kalau sebut hibah ni, memang orang tahulah. Dan masalahnya, orang-orang kita ni, yang saya perasan, dia nak buat perancangan, tapi dokumen tu pula dokumen yang tak sah. Kadang-kadang antaranya cakap mulut, lepas tu buat dengan persuruhjaya sumpah. Tu antara contoh lah. Lepas tu yang paling agak kesiannya, bila dah sakit, bila dah teruk, barulah kita ni sibuk nak pergi tukar nama, nak pergi pejabat tanah, nak cop lah sana, nak cop sini. Jadi nampak tak? Itu pun kalau sempat. Kalau tak sempat, kemudian jadi perbalahan. Sebenarnya setiap hari saya dapat mesej bertanya tentang pengurusan harta selepas kematian ni agak banyak. Ada yang dapat diselesaikan, ada juga yang tak dapat diselesaikan. Antaranya mungkin dah tempoh tu terlampau lama, dah lebih pada 12 tahun. Dan ada juga melibatkan waris yang dah hilang, dah meninggal, tak tahu ke mana. Lepas tu kadang-kadang bila nak fight balik, kos pula tinggi. Kadang-kadang waris pun give up dekat situ. Okey, sebenarnya saya nak buat video 2 minit, tapi dia lajak dah sampai ke 9 minit. Tapi tak apa, saya cuba buat kesimpulan. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku sebenarnya kita perlu ambil pelajaran dan kita rancang untuk keluarga kita. Sebab kita nak elakkan masalah ni daripada berlaku. Tuan-tuan kena fikir macam ni. Apabila dah berlaku masalah, waris nak fight ataupun waris nak uruskan, dia akan kos dia tu lebih tinggi daripada kita merancang pada ketika dan waktu yang kita hidup ni. Jadi rancanglah. Rancang siap-siap. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda ada masalah dan kalau anda nak tanya macam mana nak lebih detail nak merancang harta tu, boleh hubungi saya. Saya letakkan link video dan WhatsApp tu, boleh je tanya. InsyaAllah saya cuba reply. Kalau saya tak dapat nak jawab call, WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan reply.
Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.